Hai, Assalamualaikum and welcome back to Zaf channel on TikTok guys. So macam biasa sebelum aku mula apa-apa cerita, aku harap korang dah baca ayat pelindung macam biasa. Alright. So aku tidak bertanggungjawab kalau ada apa-apa sebarang gangguan sepanjang korang dengar cerita aku. Malam ni aku ada satu soalan. Antara korang semua yang follow aku ataupun yang dengar cerita aku, boleh tak korang tinggal komen kalau ada antara korang yang pernah buat paranormal activity ke kan? Orang cakap paranormal team, yang mana mencari-cari hantu ni kan. Aku malam ni nak kongsi pengalaman aku sendiri. Dan kenapa aku dah cakap benda ni bagi aku macam membahayakan korang, terutama yang tak ada experience. So aku harap kongsian aku boleh memberi sedikit pengajaran lah kepada korang semua. Cerita yang aku nak kongsi dengan korang pada malam ni adalah berkenaan dengan aktiviti paranormal yang aku buat suka-suka dulu sewaktu aku menuntut di salah sebuah universiti dekat area Cyberjaya. Segala nama yang aku cerita ni hanyalah aku ganti nama balik. So aku tak adalah sebut nama yang sebenar sesiapa yang terlibat dalam cerita ni. So waktu tu biasalah bila kau duduk Cyberjaya, especially siapa yang belajar Cyberjaya mesti tahu yang korang memang boring gila lah. Sekarang aku tak tahu lah, sekarang dah banyak gila kedai makan. Tapi dulu limited, tempat nak shopping pun memang limited. Especially bila malam, aktiviti malam. Kalau macam aku dulu, aku selalu lepak dekat jambatan. Itu paling famous lah, jambatan yang berlampu-lampu tu kan. Kalau tak pun mamak, antara dua ni je. So kita orang akan kerap daripada Cyberjaya, akan kerap pergi ke Kuala Lumpur. Kadang-kadang lepak. Sebab kan terlalu boring bila kau duduk dekat asrama. So tak ada sangat aktiviti malam yang kau nak buat. Bila engkau dah boring, mulalah keluar idea-idea yang merepek. Aku boleh cakap ubah mentaliti aku, especially bila berkenaan dengan team yang mencari-cari hantu ni kan. Aku bukan expert time tu, tak ada pun. Kita orang just suka-suka. Idea ni keluar bila kita orang dah boring. So yang terlibat seramai 7 orang pada malam tu. Dekat hostel lagi kita orang dah plan. Yang malam tu kita orang plan kononnya kita orang survey tempat-tempat yang seram. And dalam banyak-banyak tempat seram, kita orang terjumpa satu info berkenaan dengan banglo lama dekat sekitar KL. Aku tak akan bagi tahu spesifik place sebab aku tak nak lah nanti ada yang try pergi ke apa kan. Tapi tempat ni adalah banglo terbiar dekat area KL. So seramai 7 orang, kita orang 2 kereta malam tu kita orang pun plan teruskan. Kita orang gerak ke banglo tu pada pukul 8 malam. Awal kita orang tak gerak lambat time ni. Kita orang gerak pukul 8 malam. Kita orang makan dulu dekat area KL. Dan kita orang terus menuju ke banglo tu seramai 7 orang, 2 kereta. Banglo tu memang lama, terbiar. Banglo tu, pintu depan banglo tu pun dah pecah. Dan kawasan banglo tu memang dekat dalam hutan sikit, 2 tingkat. Jadi bila kita orang sampai ke situ, 4 lelaki, 3 perempuan. Yang paling tua dalam tim ni bernama Syafiq. Dia dikira yang lead lah kita orang punya tim ni. So 3 perempuan, ada seorang perempuan ni Ilin, member rapat aku time tu. Dia mulut yang macam aku cerita sebelum ni. Dia mulut memang dia macam tomboy-tomboy sikit. So dia bawa masalah sikit lah time tu. Jadi bila kita orang sampai, Syafiq plan laki sahaja akan masuk ke dalam banglo tu. Kononnya untuk Ricky lah, orang cakap Ricky ataupun nak cari hantu lah. Bila fikir balik, kita orang bincang, kita orang plan tak selamat sebab kawasan tu pun gelap. Nak biarkan perempuan dalam kereta pun bagi aku lebih selamat kalau ramai-ramai masuk dalam banglo. So kita orang pun plan, okay, bincang dengan yang paling tua, Syafiq ni. And Syafiq ni pun setuju, okay, 7-7 masuk dalam banglo tu. Dengan syarat masuk dalam keadaan beratur sebab kita orang tak tahu. And ini adalah pengalaman pertama. Syafiq dia lebih fokus kepada, biasa lah, kalau yang paling tua dia fikir keselamatan. Macam kita orang ni tak ada, kita orang fikir enjoy je kan. Jadi bila masuk dalam keadaan beratur, yang paling depan Syafiq. And kita orang beratur dalam posisi pegang bahu. Macam kau main time kecil-kecil tu lah, pegang bahu. Okay, jalan. So bila masuk, kita orang just pusing bawah je. Dia ada beberapa bilik bawah tu, kita orang just pusing bawah. Kita orang tak naik ke tingkat atas.
So dalam tu lagi dah gaduh dah. Sebab Ilin dia plan dia nak berpecah. Dia cakap kalau macam ni boring, nak thrill, jom kita berpecah sikit kan. So dia dah bergaduh dengan Syafiq ni lah. And kita orang semua macam bertekak sikit lah dekat dalam banglo tu. Tak banyak buat aktiviti, kita orang pusing saja, tak ada apa-apa dengar ke, tak ada sebarang gangguan. Kita orang stay pun dalam 15 minit macam tu je. Dan kita orang keluar. Jadi bila kita orang keluar menuju ke kereta, sebelum kita orang bergerak daripada banglo tu, Syafiq buat head count. Aku rasa setiap paranormal team mesti head count lah untuk nak tahu. Biar cukup. Bermaksud 7 orang masuk, kita kena pastikan 7 orang keluar. Kita tak nak terlebih guys. Jadi bila dah head count cukup 7 orang, Syafiq macam cakap, Jun, cukup 7 orang, jom gerak. Time tu pun dah pukul 11 lebih 12 macam tu Bila dah gerak daripada situ, kita orang gerak ke Hatamas untuk lepak shisha. Nama tempat shisha ni kalau dululah, aku tak tahu sekarang, tapi dulu kita orang panggil Uncle Don. Uncle Don ke Brother Don macam tu lah. Dia macam memang tempat shisha famous juga dulu kat area Hatamas tu. So kita orang lepak situ sampai pukul 2 pagi. Lepak punya lepak, shisha, berborak, cerita balik pengalaman dekat banglo tu kan. Kita orang tengah rancak berborak, cerita pengalaman apa semua, dah gelak-gelak apa semua. Tiba-tiba guys, datanglah seorang pakcik. Bukan pakcik pun, dia dalam umur 50 lebih lah. Tapi pakcik lah tu kan. Datanglah seorang pakcik yang berpakaian uniform putih, which is standard lah, aku tahu. Sebab dekat depan tu memang banyak gila taksi tunggu customer kan, tunggu penumpang untuk naik apa semua. So datanglah seorang pakcik ni ke meja kita orang. Dia datang-datang, first dia kasih salam. Assalamualaikum. Dan kita orang, macam aku dengan Syafiq dengan lagi seorang member kita orang, jawab salam. Lepas tu pakcik tu tanya, daripada mana? Standard lah, Syafiq ni sebab dia yang paling tua, so dia lah yang jawab segala persoalan yang pakcik soal kita orang. So dia kata, kenapa Dia kata, tak ada, just nak tahu daripada mana. Syafiq ni dia macam, sebab aku faham time tu, sebab sudden tertiba, dah pukul 2 lebih pagi, kita orang tengah lepak, apa hal kan, tertiba datang, lepas tu nak tanya kita orang daripada mana kan. So dia macam marah sikit lah. Jadi bila dah borak semua, Syafiq ni cakap, kita orang saja pusing-pusing, kita orang student daripada Cyberjaya semua kan, ni. Pakcik tu ajak Syafiq ni kalau boleh ke tempat lain untuk nak borak sikit. So Syafiq pun okey lah, tak ada hal lah. Dia kata okey, yang korang lepak luar, aku ikut pakcik sekejap. So ikut. So bila Syafiq bergerak dengan pakcik tu, aku tengok lepak rupanya pergi ke tempat teksi pakcik tu. Dan nampaklah diorang borak dalam 10-15 minit macam tu, borak. Dan sekali aku tengok Syafiq ni datang ke meja aku dalam keadaan yang aku tak ada cakap dia marah, tapi dia macam tak happy. Dia terus capai kunci kereta. Dia cakap, yang perempuan stay je sini, dan beberapa lelaki stay lah. Dia cakap, Zaf dengan lain seorang, aku namakan dia Amir lah. Zaf, Meh, follow aku. Aku dah lah tengah blur time tu. Aku macam, nak gerak pergi mana kan. Tapi Syafiq ni je cakap, gerak je lah, ikut je. Tapi yang aku pelik, bahasa yang Syafiq gunakan kepada member aku, si Amir ni, agak kasar. Dia seolah-olah macam nak cari gaduh pun ada, aku boleh cakap time tu. So aku tengah blur, terpaksa terus ikut si Syafiq, seorang lelaki, dan yang perempuan yang stay just go on lepak. So aku pun dengan si Amir ni ikutlah si Syafiq ni. Okay, masuk ke dalam kereta. Tapi Syafiq cakap, Zaf, kau duduk depan, kau duduk belakang. Dia tunjuk kepada Amir, tapi dalam tone yang marah tau. So aku nervous lah. Time tu aku nervous gila. Masuk dalam kereta, Syafiq tak ada bagi tahu dekat mana ataupun nak pergi mana, apa plan semua. Okay, so si Amir duduk belakang, aku duduk depan. Dia terus drive. Dia bawa je. So aku keep on tanya lah. Banyak kali aku tanya, Pik, nak pergi mana Pik? Dia kata, kau ikut je, yang penting kau jangan borak kan. Kau jangan borak dengan si Amir. So aku lagi macam, apa hal tu? Aku bajak gaduh ke apa lah. Aku macam, tak manis ni, member tengah lepak kan, kita datang sama-sama, kau nak pergi mana ni?
Aku keep on tanya, tapi si Syafiq ni tak jawab. Dia keep on driving. Sampailah aku mula perasan jalan yang Syafiq ni bawa kita orang adalah jalan ke banglo yang kita orang pergi survey tu. So time tu aku dah, sebab aku takut, so aku dah nangis sikit. Aku keep on tanya si Syafiq ni, weh apa hal weh, kita pergi sini balik weh. So si Syafiq ni macam, ikut je lah Zaf, kau ikut je. Dia keep on yakinkan aku macam tu. And memang tepat, sangkaan aku memang tepat. Kita orang pergi balik ke banglo tu. Kita orang pergi ke banglo tu, Syafiq stop kereta. Aku macam tanya lagi, Syafiq, apa yang kita buat kat sini kan? Aku dah takut gila time tu. So si Syafiq ni cakap, kau ikut je lah Zaf. Dia suruh aku turun kereta. Dia buka pintu. And pintu belakang pun dia buka kan. Si kawan aku, si Amir ni masih duduk lagi kat seat belakang tu. Duduk senyap je. So si Syafiq ni buka pintu. Aku dah keluar tapi aku diri kat pintu aku. Aku kata, weh apa hal tu, kalau gaduh boleh settle baik-baik kot. Sebab time tu dalam otak aku fikir memang gaduh lah ni. Tapi apa hal nak kena sampai tahap kita pergi balik banglo tu kan. Apa yang Syafiq buat lepas tu, time tu buat aku rasa macam takut gila. Sebab bila Syafiq buka je pintu belakang, dia terus cakap, weh kau keluar. Dia tunjuk kat si Amir. Dia cakap, kau keluar. Lepas tu aku macam, weh apa hal tu. Aku dah tarik si Syafiq. Aku cakap, weh apa hal ni semua. Tapi Syafiq keep on suruh Amir ni keluar. And time tu dia cakap, kau balik. Kau pergi balik lah weh, ni semua. Bagi aku, itu salah satu pengalaman yang menakutkan lah. Berada dalam situasi yang kau tak tahu apa, and kau tengok member kau tengah halau member kau lagi seorang. Time tu macam-macam perasaan ada kot. Dan dia halau. Dia kata, kau keluar lah sial ni semua. Then finally si Amir ni pun slow keluar daripada kereta. Tapi guys, yang buat aku tergamam, yang time tu buat aku tersentak, aku senyap kejap. Sebab si Amir ni, dia keluar je daripada kereta. Dia terus je berjalan. Dia tak cakap apa, menuju ke dalam banglo. Memang lah, betul lah, aku malas tu nak cerita ni. So dia terus dia menuju ke dalam banglo. Syafiq tak cakap apa. Dia kata, Zaf masuk kereta, kita gerak Zaf. Kau, nanti aku terang, kita masuk kereta dulu. Aku dah macam, aku dah blur, aku senyap. Aku terus masuk kereta. Syafiq tutup, kita orang gerak. Dalam perjalanan aku still nangis. Aku kata, weh apa hal tu. Aku still ingat itu Amir, member kita orang. Aku still sampai nak gaduh lah. On the way nak ke Hatamas balik, aku dah macam nak gaduh dengan Syafiq. Macam apa lancau sial ni semua. Sorry lah hayat aku kan. Tapi itu apa yang aku cakap semua, aku dah nak gaduh. Dan aku nampak si Syafiq ni pun dah mula nangis. Dalam perjalanan kita orang nak balik ke Hatamas balik, barulah Syafiq cakap satu perkataan ataupun satu ayat yang buatkan aku terus nampak semua apa yang terjadi pada malam tu. Sebab bila Syafiq dah mula menangis, ayat yang dia cakap, itu bukan Amir Zaf. Itu bukan Amir, itu bukan member kita tu. Apa yang aku cerita tu habis kat situ pada malam tu. Kita orang sampai ke Hatamas. Member kita orang yang lain, Ilin especially, menjerit dekat Hatamas tu. Sebab dia nampak Amir tak ada. Dia keep on tanya Syafiq. Huru hara kat malam tu, senang cerita. Sebab kes ni huru hara gila. Si Ilin marah gila kan. Pelancau weh, mana tu Amir ni semua. Dan bila dah tenang, aku tenangkan si Ilin tu, kita orang gerak balik ke hostel kita orang. Dan untuk pengetahuan korang, beberapa minggu kita orang terpaksa ulang-alik pergi jumpa ustaz, pergi jumpa parent ataupun keluarga si Amir ni untuk terangkan situasi apa yang terjadi dekat anak dia. And kalau korang nak tahulah, yang buat aku berat nak cerita pengalaman ni adalah sahabat aku, bukan nama sebenar, tapi sahabat aku, sahabat kita orang semua pada malam tu. Senang cerita, malam tu kita orang plan untuk berhibur, kita orang plan untuk buat aktiviti mencari hantu, buat konten.
kita orang tak sedar yang rupa malam kita orang dah hilang member. Perjalanan tu adalah perjalanan terakhir untuk salah seorang member kita orang. Sebab apa yang aku boleh cakap, sampai ke waktu aku cerita ni, walaupun dah berlaku bertahun-tahun yang lama, sebab tu aku study dulu, member kita orang si Amir ni kita orang tak jumpa pun sampai sekarang. So aku harap perkongsian aku ni kepada korang semua, tak kisahlah korang nak buat konten macam mana pun, tetapi kalau melibatkan makhluk-makhluk ni, melibatkan paranormal activity ni, aku harap kepada yang tak ada experience, janganlah buat semata-mata untuk konten, semata-mata untuk korang nak hiburkan orang, sebab bagi aku tak berbaloi lah. Okay, so itu perkongsian aku. Maybe tak seram, tapi aku harap memberi pengajaran kepada korang semua.